Pilihan raya adakah mungkin berlaku pada Ogos? Ada ura-ura mengatakan esok nak bubar. Ada orang tanya pada Saturday, betul ke ada ura-ura mengatakan esok bubar? Now, saya ulang sekali lagi berkenaan dengan isu ini. Yang pertama sekali berkenaan dengan bajet. Bulan 11 ini bajet akan dibentangkan. Okay? Dan bajet ni biasanya pegawai kerajaan dah siapkan sekitar bulan 7. Bulan 7 kerajaan dah ada bajet-bajet yang umum lah, seperti gaji, seperti perbelanjaan harian sebagainya. Normally dia orang dah ada pada bulan 7. Namun begitu bajet yang menyentuh dasar, itu kena tunggu kepada siapa menteri dan siapa kerajaan. Kerana dasar itu ditentukan oleh menteri dan juga kerajaan dan juga menteri of the day. Jadi yang tu mereka kena tunggu. Contoh paling saya bagi mudah, dulu di Obeng Yi 3 kementerian ada di bawah dia. Bila naik Muhyiddin Yassin, dia pecahkan 3 tu kepada 3 menteri. So bajet berbeza, menteri berbeza, gaji berbeza, pegawai berbeza. So semua itu kena ada pembentakan bajet yang baru. Right, now kenapa saya nyentuh tentang bajet, tuan-tuan? Bajet bulan 11 ini perlukan kerajaan yang kukuh untuk nak meluluskan bajet tersebut. Kalau sekiranya kerajaan itu tidak kukuh untuk meluluskan bajet tersebut, macam mana benda itu nak diluluskan? Okey, kenapa saya kata kerajaan sekarang tidak kukuh? Ismail Sabri menghadapi masalah daripada Pakatan Harapan bila dia tarik MOU. MOU tidak ada dah. Okey, bila dia tarik MOU, dia ada menerima masalah, sokongan daripada pembangkang. Itu yang pertama. Kedua, bila Ismail Sabri tak nak jumpa dengan bersatu berkenaan dengan jawatan timbalan Perdana Menteri, saya akan sebut sebentar lagi. Itu juga menjadi satu masalah. Kenapa masalah? Sekarang ini Muhyiddin Yassin dan juga Bersatu ada ura-ura nak tarik sokongan. Kadang-kadang tarik sokongan ni dia kata live. Live. Live apa? Ramai. Siapa ni? Tengah live lah? Tengah live. Kita dah kacau. Bersabar semua. Saya tak kenal dia, minta maaf. Bersabar. Siapa tu siapa tu tadi Alright. Okay, tuan-tuan, balik hudang balik tadi. Sebab itu saya kata dia nak luluskan bajet. Jadi sokongan itu, bila kita bercerita mengenai sokongan, sekarang ini siapa yang sokong Ismail Sabri? Even UMNO sendiri pun kita tak pasti sama ada mereka akan sokong Ismail Sabri atau tidak. Okay, right. So bila kerajaan itu tiba-tiba membentang bajet dan bajet itu tidak disokong, dia kena ada bacaan kali kedua. Bacaan kali kedua maksudnya dia kena revamp balik bajet tersebut. Pada masa itu dia subjek kepada, yalah, pembangkang nak, okay, kami nak A, B, C, Bersatu A, B, C, UMNO nak A, B, semua nak macam-macam. Macam mana dia nak luluskan bajet yang bersimpang siur ni, tuan-tuan? Jadi kita nak buat macam mana? Kita nak buat macam mana? So akhirnya planning dia, suka atau tidak, mereka kena melakukan bajet tersebut, pilihan raya sebelum bajet. Ini perkiraan pertama. Ini perkiraan pertama. Mungkin selepas bajet. So the next perkiraan dia kena buat lepas bajet lah. Tetapi paling logical dia kena buat sebelum bajet. Kenapa kena buat sebelum bajet, tuan-tuan? Sebab dia tak pasti bajet ni boleh lulus atau tidak. Dah lah MOU hari tu dibatalkan, lepas tu sekarang ini dia tunda. Kita kata bukan tunda, dia tak jumpa geng Bersatu. So dia menghadapi masalah daripada sokongan. Dan baru-baru ini Ismail Sabri ada mengeluarkan kenyataan, siapa nak tarik sokongan, kita akan buat PRU, tak ada isu. Dan PRU akan diadakan bila kita semua sudah bersedia. Maksudnya dia orang sudah bersedia, sebenarnya sudah bersedia pun, cuma menunggu sama ada dia orang nak teruskan atau tidak. Sekarang ini sama ada nak teruskan atau tidak. Jadi sebab itu, tuan-tuan, dalam hal yang ada sekarang ini, kita nak bawa perkiraan bahawa kemungkinan Ogos ini akan berlaku pembubaran parlimen. Mungkin bukan esok lah, tapi Ogos ini akan berlaku pembubaran parlimen. Dan bila dibubarkan parlimen pada Ogos ini, SPR ada 60 hari untuk nak memanggil pilihan raya. So bila 60 hari memanggil pilihan raya, dia 60 hari ini bukan maksudnya 60 hari berpanggil, tak. Contohnya hari ini bubar, minggu depan boleh tentukan tarikh. Tentukan tarikh. Contoh dia kata, okey, tarikh kita akan buat disebabkan bubar Ogos, 1 September kita akan mengadakan pilihan raya. Contoh. So daripada 1 September dia ada sehingga 14 September. So 14 hari pilihan raya. So pada hari ke-15 kita akan ada kerajaan baru. Oktober dia akan membincangkan tentang bajet, hala tuju dan sebagainya. November bolehlah bentang bajet. Kan?
bolehlah bentang bajet. Itu je. Jadi kita kena faham situasi yang berlaku dalam negara ini, ada kemungkinan itu perkiraan yang pertama. Now, kembali kepada cerita, berkemungkinan Azmin akan jadi timbalan Perdana Menteri. Azmin jadi timbalan Perdana Menteri ni macam mana ni? Ambil Azmin jadi timbalan Perdana Menteri, teruklah kita. Saya tak ada isu masalah teruk atau tidak. Masalahnya boleh kalau jadi timbalan Perdana Menteri. Azmin Ali timbalan Perdana Menteri, ada kemungkinan nanti tak. Jadi dua calon, Azmin Ali dan juga Hamzah Zainuddin. Sekarang ini Azmin Ali sekarang ini, sebelum ini kita tahu dia adalah apa orang kata, antara mastermind yang mempelopori kejatuhan kerajaan Pakatan Harapan. Dia mastermind yang mempelopori kejatuhan kerajaan Pakatan Harapan. Dia mastermind dia. Itu tidak pernah kita nafikan, dan kita sudah jangka bahawa dia akan menjatuhkan kerajaan, cuma kita tak tahu bila. Pada zaman dalam Pakatan Harapan pada waktu itu, dia bercita-cita nak jadi Perdana Menteri untuk menggantikan Anwar. Dia yang bercita-cita nak jadi Perdana Menteri untuk menggantikan Anwar Ibrahim pada waktu itu. So, bila dia menggantikan Anwar Ibrahim, kita kata sorry, takkan berlaku. So, bila tak berlaku, kami berjaya menghalang dan sebagainya. In fact, ada orang naikkan banner Azmin PM ke-8. Orang tu pun dah lompat tak ke mana dah, banyak sangat lompat. So, apa jadi pada geng-geng Azmin Ali yang melompat ni tuan-tuan? Zuraidah pun dah lompat. Afif bakal kena. Ali Biju tak tahu apa nasib dia. Willy Mongin dah melompat balik ke GPS. Ramai yang mengikut dia sekarang ni dah mula melompat ke tempat lain. Dah mula tak tahu hala tuju. Sebab apa tuan-tuan? Masa dia lompat, dia janjikan macam-macam. Dia orang melompat bukan sebab dia tak suka Anwar. Dia orang melompat kerana dia anggap bahawa mereka boleh bawa parti ini jauh. Maksudnya diri mereka jauh, bukan parti ini. Diri mereka jauh dan PKR akan kolaps. Saya ingat lagi kata-kata dia orang, kalau kami keluar daripada PKR akan tutup, kolaps dia kata. Tak ada orang akan gerakkan PKR. Kami kata silakan. Dia orang melompat, PKR is still here, in fact even stronger. Tak ada orang, tak ada masalah. Walaupun ada Saki Baki, Tai Unta tu ada dalam PKR, kami tak ada isu. Nak lawan dia orang tak ada masalah. Dan dia orang pun tengah terkapai-kapai sekarang ini. Dan yang sudah keluar, cuba tengok tuan-tuan, 2-3 hari ni sedot cerita pasal pengkhianat-pengkhianat ini. Sebab itu dalam hidup prinsip satu je tuan-tuan, jangan hianat orang, itu je. Apa kita buat, jangan hianat orang. Jangan hianat orang. Kita, walaupun kita ni buatlah macam mana orang kat kita pun, kita jangan hianat. Orang gantung kita, orang kata kita macam-macam, orang tuduh kita, orang maki kita, orang ceritalah macam-macam. Apa yang kita kena buat tuan-tuan? Kekal pada prinsip, kekal pada perjuangan, kekal kepada objektif yang kita nak capai. Selagi mana leader itu tidak tersasar daripada perjuangan sebenar, kita kena ikut leader itu. Tetapi once dia tersasar, tak salah untuk kita nak tegur. Itu saja. Sebab itu Azmin sekarang ini, bila dia keluar daripada Pakatan Harapan, sebenarnya 90% masalah kami dah banyak selesai. Kami menang 2018, Pakatan Harapan menang 2018, not without implication daripada Azmin yang tak suka Pakatan Harapan. Jangan pernah tolak fakta Azmin dan Zuraidah tidak pernah suka Pakatan Harapan. Malah 2016 waktu pembentukan Pakatan Harapan, 25 orang termasuk Azmin dan Zuraidah menandatangani dalam PKR supaya Kak Wan sebagai presiden PKR pada waktu itu dipecat kerana mewujudkan Pakatan Harapan. Bila menang 2018, muka inilah terhege-hege yang minta jawatan menteri. Sedangkan 2 tahun sebelum itu, sewaktu Rafizi dan Kak Wan menubuhkan Pakatan Harapan, mereka menandatangani petisyen supaya Kak Wan dipecat kerana menubuhkan Pakatan Harapan dan berpisah dengan PAS pada waktu itu. Azmin nak PAS. Kenapa Azmin nak PAS? Sebab dia nak UMNO. Dan niat dia itu termeteri bila 2020 nampak 2019 dia adakan pertemuan secara sulit dengan MP-MP UMNO. Masa itu kita nampak bagaimana mereka berbincang, bagaimana mereka mengatur menjatuhkan kerajaan yang ada. Sedih tuan-tuan, sangat sedih. Saya tahu rakyat ramai yang sedih. Ramai rakyat yang sedih. Tetapi implikasi kepada kejadian itu, saya kata masa awal-awal kejatuhan, jangan risau. Apa Tuhan lakukan sekarang ini ialah dia kumpulkan pengkhianat-pengkhianat ini di satu tempat. Sebab itu kadang-kadang, orang kata God work in a mysterious way. Kita tak pernah nampak sehinggalah kita tusuri. Kadang-kadang Tuhan turunkan banjir. Sebenarnya dia nak bagi kita tanah yang subur. Kita tak nampak.
Kita selalu salahkan Tuhan, kenapa ni berlaku, kenapa musibah ni berlaku. Dia setiap musibah itu, kalau kita nampak secara long term, kita akan nampak ada hikmah dia. Hikmah dia kita nampak pada hari ni tuan-tuan. Apa hikmah dia? Hikmah dia adalah kita nampak bagaimana pengkhianat-pengkhianat ini dikumpul di dalam satu kapal, dan di dalam kapal itu mereka menikam satu sama lain. Betul, kita dulu dalam satu kapal. Mereka campak kita ke laut, kita terpaksa berenang ke tepi pantai, dan mereka bermaharaja lela di atas kapal tersebut. Betul. Tetapi tuan-tuan tengok tak kapal itu apa jadi sekarang? Daripada zaman Muhyiddin Yassin, duk bergaduh je kerja dia. Masuk ke zaman Ismail Sabri, bergaduh kerja dia. Sekarang jawatan timbalan Perdana Menteri pula. Kan? Tuan-tuan nampak tak? Kalau tuan-tuan tak nampak lagi apa yang berlaku sekarang ni, 1.9K, sikit lagi nak jadi 2K. Teruskan. Tuan-tuan tak nampak apa yang berlaku ini dekat YouTube, Facebook kan? Tak nampak apa yang berlaku sekarang ini. Maksudnya tuan-tuan, masa yang follow saya ni dia nampak lah. Tetapi ada yang kalau tak nampak lagi, tuan-tuan akan melihat sekarang ini zaman kejatuhan UMNO. Kenapa saya kata zaman kejatuhan UMNO tuan-tuan? Siapa yang membawa pengkhianat-pengkhianat ini sebenarnya? Mereka memang salahkan Azmin, salah pengkhianat kita buat anti lembaga parti. Yang membawa mereka sehingga terjadinya semua ini adalah UMNO. Jangan kita pernah lupa. Yang keluarkan dana, yang buat janji dan semuanya adalah UMNO. Dan meminta jawatan adalah UMNO. Mereka yang nak membentuk kerajaan, kerana UMNO tidak pernah tidak jadi kerajaan. Sekali jadi pembangkang, perit tuan-tuan. Baru-baru ni ada seorang menteri, saya tengok siapa nama dia kata, memang dia perit jadi pembangkang ni, memang perit jadi pembangkang. So UMNO melaksanakan agenda ini untuk tujuan apa? Dia nak jadi kerajaan. Cuma dia lupa satu perkara, dia tak ada majoriti. Baru dia tahu, walaupun mereka kerajaan, kalau mereka tidak memegang majoriti dan tidak memegang tampuk kuasa, mereka akan selamanya tidak akan dapat kembali seperti dahulu. Itu yang pertama. Kedua, kenapa parti banyak sangat dalam negara kita sekarang ini? Kerana terbukti melalui Rafizi dan Invo bahawa kerajaan UMNO boleh ditumbangkan. Walaupun ada kajian kata ini sebab Mahathir, dia setuju pada Mahathir. Tetapi kalau kita tengok secara dasarnya, Mahathir itu cuma kita kata apa macam dia kita dah masak dah. Kita dah memasak, kita dah sedia bahan-bahan. Bahan-bahan kita dah sedia apa semua, kan? Cuma Mahathir ni tukang bawa garam. Masakan tu kalau Mahathir tak bawa garam pun jadi juga, cuma kuranglah sedap. Mahathir datang dia tambah garam, jadi sedap. Itu yang Mahathir buat. Sebenarnya kalau Mahathir tak ada pun pada Pakatan Harapan hari itu, Bersatu ada tapi Mahathir tak ada, kita dah boleh menang. Cuma kalau tuan-tuan ingat Mahathir masuk last minute. Ingat kalau tuan-tuan lupa pula, yang Mahathir ni masuk last minute. Dia masuk minit akhir. Minit akhir baru dia masuk. Sebab masa tu dia tengah meninjau dan dia hantar. Tuan-tuan, sampai sekarang kajian dah dibuat tau. Kajian dah dibuat, dan kajian itu bukan kajian tu buat oleh Invo, kajian dibuat oleh kerajaan. Kajian mendapati bahawa Selangor dia orang tak boleh menang, Penang dia orang tak boleh menang, ada beberapa negeri dia orang boleh menang, ada beberapa negeri dia tak boleh menang. Tetapi secara umumnya kajian mengatakan, ini kajian daripada dia orang, ni geng-geng UMNO, mereka boleh menang pilihan raya. Ini kajian. Betul ke kajian tu Is? Saya tak nak go into details macam mana dia datang dengan dapatan kajian, tetapi mereka lakukan kajian, and they have done it every day. Almost every day lah. At least every week. Saya boleh nampak, saya boleh tengok soalan, saya tengok ke mana dia punya soalan, kat mana dia tanya soalan tu, bagaimana mereka lakukannya, saya ada. Data itu saya ada. So bila data itu ada tuan-tuan, kita nampak kat mana negeri dia boleh menang, kat mana dia tak boleh menang, kat mana dia akan kalah. So dia yakin dia boleh menang Malaysia. Dia yakin boleh menang Malaysia. Sebab itu sekarang ini, kenapa dia yakin dia boleh menang Malaysia? Pasal Ismail Sabri itu Syambudi dah pergi ke Sarawak. Itu bukan tak ada tujuan tuan-tuan. Mereka perlukan Sabah dan Sarawak untuk menang. Dia tahu dia orang takkan boleh menang besar. Macam sebelum ini dia menang 90 kerusi UMNO, 100 kerusi UMNO, 80 kerusi UMNO sebelum inilah. Sebelum ini. Sekarang ini dia orang nak capai 60 kerusi pun mungkin agak payah. So dia perlukan undi Sabah dan Sarawak untuk menang. Sebab itu umum hari ini PEN Borneo dah 85%. Dah siap di Sarawak. Kita dah siap. Projek itu dah di projek ini. Macam-macam dah dapat Sarawak sekarang ini. Apa tujuan dia tuan-tuan? Pilihan raya dah dekat. Kalau menang dan diperlukan Sarawak, katalah PH dapat 100, BN dapat 100. Ada 22 Sabah dan Sarawak.
Sabah dan Sarawak boleh jadi penentu tau. Boleh jadi penentu.